esok dan seterusnya. Sekarang ni ditetapkan sampai 26 hari Ogos. Tapi kalau tak cukup masa dan kalau mahkamah perlu tangguh untuk keputusan, maka itu akan berlaku. Saya secara peribadi mengatakan, walau apa pun berlaku dengan permohonan dan rayuan, paling awal lah keputusan akhir di Mahkamah Persekutuan bagi pendapat saya daripada pengalaman amalan guaman saya mengatakan paling awal adalah bulan Oktober tahun 2022, dan ada juga kemungkinan selewat-lewatnya hujung Disember 2022. Jadi jangan expect yang nak suruh atau nak minta kononnya Najib Razak masuk Sungai Buloh jangan expect esok petang, ya. Tak adil. Jangan expect 26 Ogos. Tak adil. Saya percaya tidak akan berlaku sesingkat itu. Tapi jika saya dibuktikan bersalah, itu tertakluk kepada mahkamah. Kita bukan nak melalui mahkamah, cuma nak memberi anggaran. Sebab bila tajuk final chapter, kononnya tadi itu adalah ucapan terakhir kan? Jadi kita tunggu je lah. Itu secara ringkas. Nah, dalam pada masa yang sama, jangan pula dianggap komen kita dan perbincangan kita ini dalam apa keadaan sekalipun adalah cuba mendahului hujah peguam bela Najib Razak maupun pendakwa raya Silang Baram ataupun mendahului keputusan mahkamah. Tapi kami perlu bincang dan perlu nyatakan supaya rakyat boleh faham, yang tidak tahu selok-belok perundangan dan kehakiman boleh faham apakah yang boleh berlaku. Saya rasa mungkin kita semua boleh setuju, lepas pada program ini yang menonton akan baru faham esok bukannya rayuan sahaja, ada satu permohonan yang tak ada orang pembincang, yang perlu orang faham. Saya harap itulah penjelasan yang dapat membantu. Banyak membantu Tuan Haji. Ramai yang ingat besok bermulanya rayuan akhir. Seperti mana Najib tadi dalam video sedih beliau di depan wanita Barisan Nasional pun mengatakan besok rayuan akhir. Tidak, besok akan bermula dulu. Tajuk pertama, mudah faham. Tajuk pertamanya permohonan tentang yang berkaitan dengan Hakim Nazlan. Selepas permohonan itu selesai, barulah pergi bab kedua, iaitu rayuan akhir Najib. Okey, semua clear dekat situ. Saya harap, saya pun baru tahu tadi bila Tuan Haji sebut. Jadi inilah sebabnya kenapa kita sentiasa membuat setiap minggu Bual Bicara ini, untuk memberi penerangan dan perincian. Ramai yang di sini, ratusan komen di sini, ramai yang dah tahu. Yang baru masuk itu ya kita faham pasal Najib Razak, quote and quote Najib Razak, tajuk dia hari ini. Okey Haji. Ya saya. Haji nak tambah apa pasal Najib Razak ni ataupun pasal Najib Razak saya rasa cukup lah. Ada beberapa program lain yang telah saya memberi pandangan. Beritahu Haji, boleh tengok. Mungkin kalau nak tahu rentetan peristiwa keseluruhan kes SRC daripada 4 Julai 2018 sampai sekarang ni, boleh ikut video di Jom Channel. Dan berkaitan dengan kupasan-kupasan lebih lanjut berkaitan permohonan tersebut, telah kami buat satu Bual Bicara dengan saudara Regi Jasiri Taudin, so ada di Facebook beliau. So hari ini lebih kepada penjelasan ringkas untuk faham sahaja dan berbincang dengan saudara kita yang saya amat minati ini, pandangan daripada segala konsep. Perundangan ini sahaja diwujudkan bukan demi hukuman, ianya untuk sosial. Jadi kita perlu faham dari sudut segala pihak. So kita teruskan. Jadi saya nak sentuh pula ramai persoalan. Ada 2-3 soalan yang saya dah sediakan kepada Ustaz dan juga kepada Tuan Haji tentang LCS. Ustaz laju tadi, awal dulu dia dah o'clock dah, macam dia dah bau. LCS ni nama kawan saya ada Lim Cheng Chai. Lim Cheng Chai. Okey, ini pasal kapal Halimunan. Ramai orang pemimpin-pemimpin UMNO menyangkal dan bawalah habis rombongan Cik Kiah. Wartawan semua pergi tengok, tu kapal, siapa kata ada Halimunan. Tidak. Jadi Haji, saya nak pergi kat Haji dulu bab tu dulu. Okey, pasal Ustaz tadi dah bagi sikit lebih kurang cerita LCS ni. Saya nak pergi kat Haji dulu. Pasal apa dia nak marah kalau kata Halimunan tu Haji? Sebenarnya sebelum kita cakap pasal Halimunan ni, boleh tak saya sentuh sedikit dengan fakta setakat mana yang saya boleh? Silakan Haji. Pada 4 Ogos baru lalu, macam yang disentuh oleh Ustaz tadi, ada laporan PAC. Apa itu laporan PAC?
Nah, laporan PAC ni adalah berkaitan dengan projek tersebut. 6 kapal yang dipanggil LCS. Saya tak tahulah kenapa nak guna juga akronim Mat Saleh. Yang ada juga boleh guna kata bahasa Melayu kan. Ini pun kita kena faham. Pesisir. Tapi tak apalah, LCS Lim Cheng Sai ke apa. Jadi ada laporan dibuat berkaitan dengan projek yang sepatutnya telah selesai. Dengan penghantaran dan pembekalan 6 kapal tersebut, tapi tidak selesai lagi. Nah, yang penting di sini sebenarnya projek itu bermula dikatakan sejak 2011. Dan pada masa itu Menteri Dalam Negeri, minta maaf, Menteri Pertahanan Zahid Hamidi, Abdullah Zahid Hamidi. Kemudian pada bulan Mei 2013 dilantik pula Hishamuddin Hussein On. Dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Najib Razak untuk menjadi Menteri Pertahanan sejak Mei 2013 sampailah jatuh kerajaan Periksan Nasional Mei 2018. Kemudian Pakatan Harapan masuk dan Abang Mat Sabu menjadi Menteri Pertahanan dengan Liu Chintong timbalannya untuk 22 bulan. Dalam tempoh itu mereka telah pun membuat suatu jawatan kuasa yang untuk mengkaji masalah ini dan projek tersebut sebelum tindakan diambil. Terdapat laporan juga telah dibuat kepada pihak berkuasa. Nah, ini penting di sini sebab pada masa itu SPRM pun telah dipanggil untuk memulakan siasatan. Dan pada masa yang sama terdapat juga laporan forensik yang telah dibuat oleh pihak auditor dan sebagainya, dan juga laporan daripada Jabatan Audit Negara, Amrin Buang dan sebagainya. So, berlanjutan daripada ini keluar laporan semasa kerajaan Ismail Sabri 4 Ogos yang menunjukkan kepincangan. Terdapat pelbagai saranan yang dibuat oleh PAC itu sendiri. Seperti yang Ustaz nyatakan tadi, PAC ini bukan pembangkang, bukan pihak orang luar, adalah termasuk juga dengan menteri-menteri, minta maaf, wakil rakyat daripada kerajaan. Jadi semua terlibat dan setuju bahawa nombor satu, perlu dinyah klasifikasikan laporan juruwang tersebut, dan juga laporan audit perlu dinyah klasifikasikan supaya rakyat boleh faham apa kandungannya. Kedua, SPRM dan pihak pejabat pegawai negara perlu keluarkan tindakan-tindakan yang segera untuk membawa sesiapa sahaja yang salah laku ke mahkamah. Dan yang ketiganya, terdapat utama pada lagi 4-5 perkara yang telah dinyatakan di situ. Tapi pada masa yang sama, saya tekankan pada masa itu, memandangkan 5 tahun projek itu sepatutnya sudah selesai, tidak selesai. Hishamuddin Hussein On adalah Menteri Pertahanan, tidak munasabah bahawa dalam tempoh tersebut tidak ada langsung apa-apa semakan, teguran ataupun pertanyaan yang dibuat oleh Hishamuddin Hussein On berkaitan pembekalan kapal-kapal ini, ketenteraan dan keselamatan yang disentuh oleh Ustaz tadi. Bagaimanakah seorang menteri tidak boleh dipertanggungjawabkan ataupun tidak bertanggungjawab untuk menyelesaikan perkara ini pada masa perkhidmatan bukan 5 hari, bukan 5 minggu, bukan 5 bulan, 5 tahun. 5 tahun. Jadi di sini bagi saya bukan nak tuhmahkan Hishamuddin Hussein On, tidak. Itu adalah untuk pihak siasatan, pihak berkuasa menyiasat perkara-perkara tersebut. Yang penting adalah adakah tidak Hishamuddin Hussein On telah cuai atau abai atau tertinggal dalam melakukan tugasan dia sebagai menteri. Sebab tempoh 5 tahun tersebut tidak ada apa-apa pembekalan kapal. Nah, balik kepada isu halimunan. Sebenarnya apa yang dibangkitkan sebagai halimunan yang saya tengok daripada video-video yang tertular oleh, saya percaya, Syed Saddiq dan mungkin seorang dua lain, adalah sebagai suatu satira berhubung dengan masalah kontroversi ini. Bukan maksudnya kita katakan kapal itu sudah hilang. Pokoknya kapal itu yang menilai 9 bilion, kapal-kapal ini tidak sampai pada masanya, tidak siap. Yang terjejas, betul, tepat dia tekan Ustaz, terjejas keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan negara, berpandukan kepada konsep ketenteraan. Yang terjejas adalah wang kita 9 bilion. Jadi bagaimanakah pihak yang cuba nak menyokong kerajaan, nak berpandukan kepada dalil pergilah ke Dokyard
apa namanya bawah stress level tu ada, betul ada. Tapi adakah awak sanggup mengatakan maka dengan itu isu ni bukan satu kontroversi?